Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Untuk hari ini kembali kita dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 3 KSSM bidang akhlak. Untuk hari ini insya-Allah kita akan mempelajari tajuk pembelajaran yang ke-24, tajuk Qanaah Hiasan Peribadi. Objektif pembelajaran kita yang pertama, 6.11.1 menyatakan pengertian sifat qanaah, 6.11.2 menyatakan dalil nakli berkenaan dengan sifat qanaah, 6.11.3 menyatakan contoh sifat qanaah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6.11.4 menjelaskan ciri sifat qanaah, 6.11.5 menerangkan kesilapan tanggapan berkaitan sifat qanaah, 6.11.6 merumuskan hikmah sifat qanaah. Sebelum Ustazah memulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama anak-anak Ustazah aminkan doa. Ustazah akan baca doa belajar, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, 6.11.1. Maksud qanaah. Dari segi bahasa bermaksud redha, dan dari segi istilah berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, berdasarkan apa? Apa buktinya dan dalil nakli? Apa bukti yang menunjukkan kita perlu bersifat qanaah? Di sini ada dua dalil nakli yang membuktikan kita perlu bersifat qanaah. Yang pertama, hadis daripada riwayat Muslim. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah Ta'ala bima atahu." Riwayat Muslim. Maksud, sesungguhnya berjayalah orang yang memeluk Islam dan dikurniakan rezeki yang mencukupi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya redha dengan nikmat pemberiannya. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi." Muttafaqun alaih. Maksud, kekayaan itu bukanlah daripada banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan kaya jiwa, iaitu hati yang selalu berasa cukup. Okay, 6.11.3 Ustazah akan kongsikan dua contoh sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tikar daun tanpa beralaskan apa-apa hingga berbekas badan baginda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu menangis wahai Ibn Khattab?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya,
Mengapa kamu menangis, wahai Ibnul Khattab? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kisra dan Kaisar menetap di istana mereka yang megah. Adakah begini keadaanmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tidakkah engkau redha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Sayyidina Umar menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar sedangkan baginda pemimpin negara. Contoh kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti yang diperbuat daripada gandum halus, apatah lagi makan hingga kekenyangan. Pernah berbulan-bulan di rumah baginda tiada sesuatu untuk dimasak. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah yang menjadi makanan kalian? Lantas beliau menjawab, 2 benda hitam, al-aswadan, iaitu kurma dan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga tidak pernah bermewah dalam makanan. Ini ilmu tambahan, prisma ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyatakan sifat ibadur rahman, iaitu hamba Allah yang maha pemurah. Surah Al-Furqan, dan mereka, siapa mereka ni? Orang beriman yang apabila membelajarkan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. Ini beritahu tentang tidak melampaui batas dan sentiasa bersederhana dalam berbelanja. 6.11.4 ni antara ciri-ciri sifat qanaah. Yang pertama, macam mana kita nak kenal orang tu bersifat qanaah? Yang pertama, beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Razzaq. Yang kedua, sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sentiasa sabar dan redha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hidup sederhana dan tidak boros. Yang kelima, sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang keenam, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kita tengok beberapa contoh qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dibuktikan melalui yang pertama, baginda mampu menjadi kaya tetapi baginda tidak mahu. Yang kedua, baginda sentiasa mendidik anggota keluarga baginda agar bersifat qanaah. Yang ketiga, baginda sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan diri dan keluarga baginda. 6.11.5 salah faham tentang sifat qanaah. Ada 3 salah faham kat sini. Yang pertama, tidak berderma atau bersedekah dengan alasan belum menjadi kaya. Yang kedua, malas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan alasan sudah suratan takdir. Yang ketiga, tidak berusaha memberikan sumbangan kepada negara, sebaliknya memikirkan tentang sumbangan negara terhadap kita. Daripada Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahumma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazihi fil yam falyanzur bima yarji'." Riwayat Muslim. Maksud, demi Allah, dunia itu jika dibanding dengan akhirat tidak lain hanyalah seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah apa yang berbekas di jarinya ketika ia diangkat. Yang ini menunjukkan kepada kelebihan
akhirat berbanding dunia. 6.11.6. Apabila kita telah pun bersifat qanaah, apa hikmah yang diperoleh sekiranya bersifat qanaah? Yang pertama, kehidupan menjadi tenang dan tenteram. Yang kedua, kemuliaan diri terpelihara. Yang ketiga, memupuk sifat sabar dan syukur. Yang keempat, kasih sayang sesama anggota masyarakat menjadi bertambah erat, kerana kita dapat elakkan daripada sifat dengki, sifat dendam dan beberapa sifat mazmumah yang lain. Okay, jadi di sini kita boleh memotivasikan diri kita untuk menjadi sifat qanaah dalam semua keadaan dengan melazimi doa Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Jadi amallah sentiasa doa ni. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang bersifat qanaah, insya-Allah. Semoga apa yang Ustazah kongsikan tadi dapat menjadi panduan kepada anak-anak Ustazah ataupun sesiapa yang mendengar. Mudah-mudahan dapat diamalkan dan menjadikan diri kita sentiasa bersifat qanaah. Okay, sebagai penilaian dan latihan, Ustazah ada sediakan 5 soalan untuk kita sama-sama bincang apa jawapannya. Anak-anak Ustazah boleh rujuk buku teks muka surat yang berada di sebelah kiri itu untuk soalan 1, muka surat 191. Dari segi istilah, qanaah bermaksud berasa, A. pasrah, B. insaf, C. cukup, D. sederhana, dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang betul kat sini adalah C. cukup. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Antara ciri sifat qanaah ialah A. kehendak, B. pegang, C. iman, D. nekat. Dengan sesungguhnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Razzaq. Yang mana satu jawapan? Okey, jawapan yang betul C. iman. Yang ketiga, orang yang bersifat qanaah sentiasa A. megah, B. mewah, C. puas, D. syukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan pilihan kita adalah syukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, orang yang bersifat qanaah sentiasa A. ingat, B. takut, C. insaf, D. sabar. Ya, betul. Jawapannya adalah sabar. Yang kelima, orang yang bersifat qanaah hidup secara bersederhana dan tidak A. kaya, B. takbur, C. boros, D. riak. Okay, jawapannya adalah boros. Tahniah kepada anak-anak Ustazah yang telah berjaya menjawab kelima-lima soalan tersebut dengan betul. Kepada yang jawapannya salah, boleh refer kepada buku teks sebagai ulang kaji dan memperkukuhkan lagi tajuk berkenaan yang kita pelajari, yang telah kita pelajari pada hari ini. Okay, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar dan telah bersama-sama dalam pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersambung dalam pembelajaran baru dan kita akan sambung pada hari yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.